Ayat 26 yang kita baca ni sambungan daripada kisah yang telah kita baca sebelum ni, kisah Nabi Musa AS, ya. Yang mana dalam peristiwa yang telah kita baca dalam ayat sebelum ni, sehingga ayat yang ke-25 ni, kisah di mana Nabi Musa AS apabila telah sampai ke daerah Madian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung lagi kuliah pengajian tafsir Al-Quranul Karim. Merupakan kuliah bulanan kita di masjid ni. Dan kita telah membaca tafsir Al-Quranul Karim daripada surah Al-Qasas, ya. Iaitu surah yang ke-28. Dan sambungan yang kita akan sambung pada malam ni iaitu ayat yang ke-26 surah Al-Qasas, muka surat 388. Kerana kita berhenti dalam kuliah bulan lepas ayat yang ke-25, ya. Jadi kita akan sambunglah pada malam ni insya-Allah ayat 26 surah Al-Qasas, muka surat 388. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayk. Satajiduni insya'allahu minas salihin. Qala dhalika baini wa bainaka ayyamal ajalain qadaitu fala 'udwana 'alayya wallahu 'ala ma naqulu wakil. Ayat 26 yang kita baca ni sambungan daripada kisah yang telah kita baca sebelum ni, kisah Nabi Musa AS, ya. Yang mana dalam peristiwa yang telah kita baca dalam ayat sebelum ni, sehingga ayat yang ke-25 ni, kisah di mana Nabi Musa AS apabila telah sampai ke daerah Madian, ya, dia telah membantu dua orang anak perempuan Nabi Shu'aib ketika itu dengan memberi minum kepada ternakan-ternakan mereka berdua ni lah. Nabi Musa AS telah angkat, telah ambil air daripada telaga tersebut, telah cedok air dengan timba lah, ya, dan telah memberi minum kepada binatang ternakan tersebut, ya. Kemudian ya, apabila selesai mereka berdua, anak perempuan Nabi Shu'aib berdua tu baliklah. Balik. Dan Nabi Musa AS ketika itu mencari sedikit tempat perlindungan, ya, iaitu berteduh lah. Ada yang mengatakan di bawah pokok, ada yang mengatakan di kaki bukit, ya. Dan Nabi Musa ketika ini kita maklum, dia tak tahu nak pergi ke mana. Tak tahu nak pergi ke mana. Rumah pun, tempat tinggal pun tidak ada lagi, ya, pekerjaan pun tidak ada lagi. Tapi kita sudah baca dah sebelum ni
dia telah tolong, berkhidmatlah kepada dua orang perempuan ni tanpa meminta sebarang upah pun. Dia dalam keadaan susah pun dia tidak minta upah. Dia betul-betul membantu dua orang perempuan ni. Dan dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas saja doa dia. Ada saya sudah hurai dah dari sudut iktibar pengajaran dalam kuliah sebelum ni daripada peristiwa tersebut ya. Jadi Nabi Musa AS pun berdoa lah dalam ayat 24 tu kan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya aku wahai Allah amat betul-betul berhajat terhadap apa yang telah engkau utuskan menghantar aku ni, berlaku pada aku ni. Betul-betul berhajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Nabi Musa AS lah. Jadi selepas tu apa berlaku? Anak perempuan Nabi Syuaib ni telah balik ke rumah, cerita kepada ayah dia. Ayah dia pun katalah kepada dia untuk supaya panggil lelaki ni. Nabi Syuaib panggil Musa AS ketika ini semata-mata untuk memberikan upah kepada dia. Walaupun Nabi Musa AS tidak minta upah, tapi dia nak bagi upah lah di atas pekerjaan yang dilakukan itu. Yang telah dilakukan oleh Musa, berkhidmat ataupun membantu anak perempuan dia, dua orang tu. Jadi Nabi Syuaib kata kepada anak perempuan dia, kamu pergi panggil Musa AS. Jadi dia pun pergi panggil lah. Salah seorang daripada mereka berdua tu pergi panggil Musa AS. Balik berjumpa dengan Nabi Syuaib. Jadi kita akan sambung pada malam ni. Jadi apabila dipanggil Musa AS untuk ke rumah ni, Nabi Musa AS pergilah ikut ikut perempuan ni balik ke rumah dia. Jadi di sini kita nak perhati di antara perkara penting yang kita nak perhati ni, iaitu perkataan anak Nabi Syuaib AS kepada ayah dia. Jadi perkataan yang diucap oleh anak perempuan Nabi Syuaib ini menjadi panduan kepada kita semua sampai kiamat. Saya sudah sebut dah sebelum ni, kalau tuan-tuan masih ingat dah, di waktu kita mula-mula membaca tafsir surah Qasas dalam kuliah tafsir kita sebelum ni. Salah satu sifat Al-Quranul Karim yang sentiasa Allah sebut dalam Al-Quran ni, iaitu kitabun hakim, kitab yang bijaksana. Kitab yang bijaksana. Kitab, mana satu kitab yang bersifat bijaksana. Sebab Al-Quran ni kalam Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersifat bijaksana, ya. Jadi cerita-cerita dalam Quran ini menunjukkan kepada kita, mengajar kepada kita tentang kebijaksanaan, tentang makna kebijaksanaan yang sebenar. Sebab tu dalam Quran ni Allah Ta'ala banyak mendatangkan kepada kita cerita-cerita yang boleh dilihat sebagai, yang boleh difahami sebagai kebijaksanaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hamba yang baca Quran ni dia akan jadi bijaksana. Kebijaksanaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana kebijaksanaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ni apabila hubungan dia tu dengan Quran. Barulah dinilai sebagai kebijaksana hamba tu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada pemilikan PhD, master ke, ada pangkat kedudukan ke, tidak. Itu di sisi manusia lah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah. Jadi untuk kita menjadi seorang yang bijaksana ni, mana kita kena faham kitab Allah Subhanahu wa taala. Kena faham agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran ni Allah datangkan kisah-kisah yang bijaksana lah. Tamam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga banyak cerita kepada kita ni kisah perempuan yang bijaksana. Sebab orang Arab zaman dulu ni mereka benci pada anak perempuan. Benci sangat-sangat, sampai di kalangan mereka tu bunuh anak perempuan. Tak suka. Bahkan di kalangan manusia tu memandang rendah kepada golongan perempuan. Jadi Allah mengangkat ni orang-orang perempuan ini melalui wahyu dia, melalui Quran ni. Nak bagi tahu orang perempuan ni walaupun dari sudut fizikal dia lemah, dia memang tidak boleh menandingi orang lelaki dari sudut fizikal tu. Tetapi dari sudut otak kebijaksanaan dia ni, tu boleh pakai idea dia. Idea dia. Jadi sebelum ni kita sudah baca dah kisah ibu Nabi Musa, kisah kakak Nabi Musa dalam ayat sebelum ni.
Sekarang ni kita nak tengok anak perempuan Nabi Shu'aib. Bila Nabi Musa AS sampai ke rumah, kalau nak kira maksud asal, dipanggil Musa AS ke rumah ni untuk diberikan upah saja. Upah saja. Jadi upah ni, kalau sekiranya diberikan upah kepada Musa, selesai dah. Selesai. Selesai dari sudut urusan tu dah, muamalat tu selesai dah lah. Dan tidak dapat apa-apa faedah lagi daripada Musa AS. Tapi perempuan ni, dia bijak. Anak perempuan Nabi Shu'aib ni, dia bijak. Nabi Shu'aib tidak kenal Musa AS. Sebab yang berurusan dengan Musa sebelum ni anak perempuan dia. Jadi dia telah tengok, dua orang anak perempuan telah tengok keadaan Musa AS. Yang begitu baik hati sebelum ni. Pertama, dia tengok Nabi Musa AS ni kuat. Saya sudah cerita dah. Di antara kekuatan Musa yang dilihat dalam peristiwa sebelum ni, walaupun Allah Ta'ala tidak sebut dalam Quran ni, tapi disebut oleh ulama tafsir tentang peristiwa ni, iaitu Nabi Musa AS mengangkat penutup telaga tu. Dia seorang aja angkat, yang mana penutup tersebut diangkat oleh 10 orang lelaki. Kekuatan untuk angkat ni adalah 10 orang lelaki. Sebab itulah dalam peristiwa telaga Madian sebelum ni, mereka nak ambil air dari telaga ni, maksudnya mereka perlu datang ke telaga itu dalam jumlah yang ramai. Seorang-seorang tu tidak boleh angkat. Mana kena berkumpul ramai-ramai baru dah boleh angkat penutup telaga tu. Jadi sebelum mereka tinggal telaga tersebut, mereka telah tutup telaga tersebut, dan biarkan begitulah. Jadi kira-kiranya dua orang anak perempuan Nabi Shu'aib itu tak dapat nak ambil air daripada telaga tersebut sebab ditutup. Jadi mereka hanya ambil saki-baki daripada air yang berada di kawasan telaga itu sahaja. Bila Nabi Musa AS datang, manusia-manusia ketika itu sudah tidak ada, dia angkat seorang air. Ni makna menunjukkan kekuatan dah. Pertama. Yang kedua, dalam perjalanan pulang daripada rumah, daripada tempat, dalam ayat sebelum ni kan kita baca, dia telah ajak Musa AS untuk pergi ke rumah dia. Nabi Musa AS ketika itu dalam tafsir mengatakan dia berjalan di depan, perempuan tu berjalan di belakang, sebab dia tak mahu tengok perempuan itu. Cuma kalau ada perlu ke kanan ke kiri, bagi tahu je lah. Di sini menunjukkan bagaimana Nabi Musa AS begitu menjaga hubungan di antara lelaki dan juga perempuan. Dan ini merupakan salah satu daripada ajaran agama Nabi Shu'aib lah. Jadi kira-kiranya perempuan ni anak kepada Nabi, dia memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ dia tengok bagaimana Nabi Musa AS ni cukup amanah dalam menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana anak perempuan Nabi Shu'aib ni, dia nampak sifat yang kita boleh ambil faedah daripada dia ni, maka dia memberi cadangan kepada ayah dia untuk ambil Musa AS bekerja dengan dia. Makna untuk faedah lebih besar lagi lah. Kalau diberikan upah seperti itu, selesai upah, boleh jadi Nabi Musa pergi ke tempat lain, jadi dia tidak dapat ambil faedah dah. Sekarang ni dia bagi cadangan kepada ayah dia, ambil Musa AS untuk bekerja. Ini kebijaksanaan dia nya. Kebijaksanaan anak perempuan Nabi Shu'aib memberi cadangan kepada Nabi Shu'aib AS. Jadi dia di sini pun dia kata, cuba kita perhati Qalat ihdahuma, berkata salah seorang daripada dua orang anak perempuan Nabi Shu'aib itu, ya abati istajir, wahai ayah, ambillah lelaki ini bekerja. Ambillah dia tu bekerja. Kan, mana dia bagi cadangan. Di sini menunjukkan kepada kita anak ke isteri ke, tak kira siapa-siapa, dalam urusan rumah tangga ni, dia boleh memberi cadangan kepada ketua dia. Ketua kepada keluarga tu lah mana ayah ataupun suami. Dan suami atau ayah ni dia tidak boleh sombong. Dia tidak boleh kata saya sebagai seorang suami, saya sebagai ketua kepada keluarga ni, semua kena ikut cakap saya. Tak boleh kita. Betul dia sebagai ketua dalam membuat keputusan. Tetapi kadang-kala ni kita maknanya cadangan-cadangan daripada isteri ataupun daripada anak tu sendiri memberikan kebaikan kepada kita. Kalau sekiranya kita terima, kita ambil, kita fikirkan, tidak semestinya kita kena terima. Ini di sini nak bagi tahu kepada kita, tidak mesti kita terima. Cuma ambil kira.
Ya kan? Tidak boleh bersikap angkuh dan juga sombong dengan mengatakan saya lelaki, saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang ayah, kira-kira cadangan isteri tak boleh pakai. Tak boleh gitu. Sebab boleh jadi cadangan yang dikemukakan oleh isteri ataupun anak kita tu memberikan kebaikan kepada kita. Ya, memberikan kebaikan. Yang mana kita sendiri tidak terfikir pun. Yang mana suami tu ataupun ayah tu tidak terfikir pun. Tuan-tuan sekalian, orang lelaki ni, ya, sebenarnya tidak orang lelaki lah, semua manusia ni, dalam urusan rumah tangga, ya, kita tidak boleh fikir. Kadang-kadang banyak perkara ni kita tak boleh nak fikir ke semuanya. Okay. Ya. Yang menyempurnakan, kita faham semua kan, yang menyempurnakan ni kadang-kadang siapa dia? Isteri kita. Urusan kita tu sempurna melalui isteri kita. Kan? Saya bagi satu contoh lah, ya. Contoh kita kata suami tu dia bekerja cari rezeki. Dia bekerja cari rezeki. Ya, bayar tu bayar ni apa semua. Jadi dia berkata saya semua ni yang buat ni. Betulkah kita semua yang buat? Betulkah suami semua yang buat? Ni kalau isteri tu tak jaga anak, kalau isteri tu tak jaga anak contohnya, kita boleh bekerja? Tak boleh. Saya fikir saya sendiri tuan. Walaupun saya pergi kuliah situ, kuliah sini, pergi sini. Ya jaga anak siapa dia? Isteri. Di sini nak menunjukkan kepada kita dalam urusan kita ni kita tidak boleh nak sempurna atas kita seorang. Sebab itulah kita semua faham. Suami isteri ni pelengkap dalam urusan rumah tangga. Apabila dalam urusan rumah tangga ni suami isteri sebagai pelengkap, anak tu sebagai pelengkap kehidupan kita, begitu juga idea dia. Idea dia, cadangan dia. Yang dia berikan kepada kita ni, mana kita tidak boleh sia-siakan. Sekurang-kurang kita ambil fikir, renung. Terima dulu kah? Kan di sini. Di sini tengok. Ini cadangan daripada anak perempuan. Ya, Nabi Syuaib AS. Walaupun kita kata Nabi Syuaib itu dah seorang Nabi. Seorang Nabi. Tapi dia tidak tahu tentang Musa AS sebelum ni. Dia bagi cadangan. Ya, yang maknanya boleh. Ya, anak itu memberi cadangan kepada ayah ataupun isteri memberi cadangan ya, dalam sesuatu urusan rumah tangga ni. Tidak semestinya kata-kata anak ke, kalau kata isteri ke, mana kena membisu, ikut membuta tuli. Tidak. Agama tidak ajar kita seperti itu. Ni ya. Jadi ambillah ya, lelaki ini bekerja. Dia berkata, ini cadangan dia dan hujah dia. Kan? Dia bagi cadangan, dia bagi dalil. Istilah kita lah, dalil. Dalil tu mana hujah lah. Hujah di atas cadangan kita. Bagi cadangan buat begini. Kenapa? Kenapa tu bagi tahu, sebut. Di sini dia bagi tahu apa dia? Inna khaira man istajaratal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau nak ambil dia tu bekerja, iaitu siapa dia? Al-Qawiyul Amin. Iaitu orang yang ada kekuatan dan juga amanah. Kan? Jadi ayat yang kita baca ni daripada perkataan anak perempuan Nabi Syuaib, ayat ni menjadi panduan kepada kita semua dalam urusan pekerjaan. Dalam urusan pekerjaan ni iaitu nisbah kepada majikan dan juga pekerja itu sendiri. Nisbah kepada majikan ni, kalau dia nak cari pekerja kan, sebaik-baik pekerja yang dia nak cari iaitu ni lah, dia yang ada kekuatan dan ada amanah. Dua sifat inilah yang menyempurnakan pekerjaan. Kan, nisbah kepada majikan, nisbah kepada pekerja itu sendiri, dia kena ada dua sifat ni. Dua sifat ni akan membolehkan dia ni mudah untuk dapat pekerjaan dan akan memberikan pekerjaan ataupun dalam istilah teknologi, istilah moden ni output lah, kita kata output yang baik, makna kesan yang baik, pekerjaan yang baik. Jadi pekerjaan yang baik ini terhasil daripada pekerja yang baik. Pekerja yang baik ini adalah dua sifat ni lah. Dua sifat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa tempat dalam Quran. Salah satunya di sini. Kan, menunjukkan kepada kita pekerjaan yang baik ini adalah daripada dua sifatnya. Kalau tidak ada salah satu, maka pekerjaan itu tidak akan jadi baik. Dia bukan pekerja yang baik. Kan?
Jadi di sini disebut kekuatan. Ya, kekuatan. Kenapa? Sebab yang dimaksudkan kekuatan di sini makna kebolehan. Kebolehan dalam pekerjaan tersebut. Sebab pekerjaan ni tidak sama, tetapi sifat dia tu sama. Contoh dalam mengembala kambing, sebab Nabi Syuaib ni dia mengembala kambing. Dia jaga ternakan, jaga kebun apa semua. Jadi yang diperlukan daripada pekerja itu adalah kekuatan tu lah. Sebab itulah anak perempuan Nabi Syuaib ni, dia nampak orang ni kuat sebab dia boleh angkat penutup telaga tu. Jadi dia boleh buat bekerja dah dari sudut tu. Jadi kalau pekerjaan itu jenis mengembala kambing, jadi yang diperlukan dalam mengembala kambing itu adalah kekuatan, kebolehan. Sifat yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut, pekerjaan itu adalah kekuatan tubuh. Dia bukan ada PhD, tak ada, bukan seni. Kalau tidak ada PhD pun tak apa untuk mengembala kambing ni. Kalau tuan-tuan nak cari orang mengembala kambing, tak perlu cari orang yang ada PhD, tak perlu cari ada master. Dengan cari orang yang ada kekuatan, dia boleh buat kerja, boleh hakuk air kau, boleh tarik kambing kau. Tu dari sudut tu. Berbeza dah kalau kita nak cari pekerja untuk jadi lecturer di universiti. Tu memang perlu pada PhD kan. Jadi kita kena tengok skop pekerjaan tu sendiri. Tidak semestinya semua pekerjaan tu dia kena ada CC. Tak semestinya. Patut Nabi sebut dalam hadis kan. Hadis yang sahih. Antara al-hufat al-urata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan tengok akhir zaman nanti. Pengembala-pengembala kambing berkaki ayam, berpakaian compang-comping. Mereka ini berlumba-lumba membina berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Pengembala-pengembala kambing itu, apa makna pengembala-pengembala kambing? Nabi SAW nak bagi tahu orang yang tidak ada pelajaran. Akhir zaman ni kita akan tengok manusia yang tak ada pelajaran. CG pun tak ada. Tak belajar pun tidak pandai, mungkin baca pun tidak pandai. Sebab apa? Sebab nak mengembala kambing ni tak perlu belajar tinggi-tinggi. Tak pandai baca, tak pandai menulis pun boleh mengembala kambing. Mana isyarat kepada mana orang yang rendah akal dia, tapi dia boleh buat bangunan yang tinggi-tinggi. Akhir zaman ni. Waktu tuan-tuan jangan pelik. Kalau kita jumpa manusia ni, dia belajar tak pandai, tapi rumah dia besar. Rumah dia besar, kereta dia mewah. Belajar tak pandai. Mana boleh berlaku seperti itu? Ini cerita akhir zaman. Maknanya nak bagi tahu kepada kita ni, pekerjaan tersebut. Kalau kita nak mengembala kambing, contoh kenapa? Bukan saya nak menghina pengembala kambing ni. Cuma kita nak bagi tahu jenis pekerjaan tu. Jadi ketika ni diperlukan, kalau nak mengembala kambing, nak jaga kebun ni, orang yang kuat. Kalau orang yang tidak kuat, tidak boleh buat semua tu. Jadi kekuatan ini sudah dilihat oleh anak perempuan Nabi Syuaib AS. Itu sifat yang pertama, mana kebolehan dalam pekerjaan tu. Ataupun skill kita kata. Itu pertama. Yang kedua, sifat yang kedua iaitu amanah. Kalau ada kebolehan, kalau ada kemahiran, kalau ada skill, mana dia pandai buat, dia boleh buat. Tapi kalau tidak amanah, hancur pekerjaan. Hancur pekerjaan. Memang dia boleh buat, memang dia pandai. Jadi pemerintah, jadi menteri. Kan? Tapi apabila tidak amanah, rosak. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut kan, tentang perkara ni. Idza wussidal amri ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Apabila diserahkan sesuatu urusan itu kepada orang yang tidak ahlinya ataupun tidak amanah, rosak pekerjaan tersebut. Rosak. Tak kira lah tuan. Dia mesti kena ada amanah. Negara ni, kalau kita serah kepada orang tidak amanah, hancur negara, musnah negara. Walaupun dia pandai. Dari sudut pentadbiran tu memang dia pandai mentadbir, tapi tidak amanah. Amanah ni perkara lain. Jadi amanah perlu. Amanah dan kemahiran, kebolehan. Ni perkara. Ni dua sifat ni. Kalau ada dua sifat ni, mana kita boleh ambil seseorang tu bekerja. Kalau tidak ada salah satunya, tak boleh. Begitu juga kita dalam nak memilih pemimpin ni. Kita kena pilih, walaupun memanglah kita tidak tahu seorang tu amanah tu pun tidak kan. Tapi kita boleh tengok sendirilah. Tuan-tuan boleh nilai sendiri kan. Orang yang amanah tu macam mana. Ni tempat yang kita jumpa lah dalam surah Qasas. Di tempat yang lain dalam surah An-Naml, lebih kurang sama je. Lebih kurang sama dalam surah An-Naml. Kita tengok surah An-Naml.
juzuk yang ke-19. Ni ya. Surah An-Naml juzuk yang ke-19. Tuan-tuan boleh rujuk ya. Iaitu ayat 39, 38, 39. Muka surat 380. Ya. Sebelum surah Al-Qasas lah. Jadi dalam surah An-Naml, saya tidak nak cerita dengan detail lah, ringkas. Ayat 38, 39. Nabi Sulaiman AS satu ketika dia bagi tahu kepada menteri-menteri dia. Dia kata apa dia? Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Ya, Nabi Sulaiman kata kepada menteri dia, siapa dia di kalangan kamu semua ni yang dapat membawa singgah sana Bilqis di negeri Sabak sana. Ketika ni Nabi SAW dapat berita Bilqis dan tentera-tentera dia ni dalam perjalanan nak berjumpa dengan dia. Sebab Nabi Sulaiman hantar surat kepada dia, jemput dia untuk datang ni lah, untuk berjumpa dengan dia kan. Jadi dia datang dengan tentera-tentera dia ketika tu. Dalam perjalanan tu Nabi Sulaiman AS dia bagi tahu kepada menteri-menteri dia, siapa dia di kalangan kamu ni yang dapat bawa singgasana Bilqis daripada negeri Sabak ke Palestin sebelum mereka tu sampai kepada aku. Apa berlaku selepas tu? Cuba kita baca ayat 39. Kan Allah Ta'ala cerita, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata Ifrit, jin Ifrit, ketua jin. Kita maklum Nabi Sulaiman AS ni kan seorang pemerintah, bukan sahaja memerintah dunia kan, alam ni pun, maknanya jin pun dia perintah juga. Haiwan di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman, angin di bawah pemerintahan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Nabi Sulaiman bukan memerintah, bukan sahaja memerintah manusia, dah, manusia, jin, haiwan, angin. Sebab tu kita jangan sombong kalau kita jadi pemerintah ni, bersekadar kita nak perintah manusia ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Nabi Sulaiman memerintah, kan? Termasuk jin, haiwan, angin sekalipun. Sebab dalam ayat yang lain Allah Ta'ala cerita angin. Fasakharna lahurri hatajri bi amrihi rukha'an haythu asab. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tundukkan angin di bawah pemerintahan Sulaiman AS, sehingga Nabi Sulaiman itu boleh arahkan angin ke mana saja dia nak pergi. Tengok dalam ayat lain Allah Ta'ala cerita. Jadi di sini dia tanya, siapa dia di kalangan menteri-menteri dia, pegawai-pegawai dia ketika itu, makhluk-makhluk yang dia perintah ni yang boleh bawa singgasana Bilqis. Ketika itu jin Ifrit ni ketua jin zaman Nabi Sulaiman AS. Dia kata kepada Sulaiman AS, sebahagian mengatakan Ifrit ni jenis jin. Jenis mana jin ni dia ada jenis pula, jenis Ifrit. Ifrit ni jenis jin yang kuat. Dia ada kekuatan. Jadi Ifrit ni kata kepada Sulaiman AS, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sesungguhnya aku boleh mendatangkan singgasana Bilqis itu sebelum kamu bangkit daripada tempat duduk kamu. Mana sebelum kamu selesai buat majlis sekarang ni, aku boleh pergi ke negeri Sabak sana, bawa singgasana Bilqis kepada kamu sekarang ni. Ulama tafsir kata Nabi Sulaiman biasa buat majlis pada waktu pagi. Dan selesai sebelum masuk tengah hari lah. Jadi dalam tempoh duha tu lah, dalam tempoh pagi hingga tengah hari. Mungkin kita kata dalam 2 jam, 3 jam, Ifrit boleh bawa singgasana tersebut. Tak apalah. Dia kata apa dia? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Tengok, sama perkataan dia, sifat dia. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku untuk berbuat sedemikian itu, aku ada kekuatan. Mana boleh bawa? Kenapa dia boleh bawa singgasana tersebut? Sebab dia ada kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan, nak buat macam mana singgasana tu? Dan dia dalam nak melakukan sedemikian ini ada kekuatan, dan dia amanah. Amanah ni apa maksud? Mana dia betul-betul bawa singgasana Bilqis daripada negeri Sabak ni, bawa kepada Nabi Sulaiman, hal keadaan singgasana tu tidak diubah suai sikit pun. Mana betul-betul sebiji. Sebab kalau orang tidak amanah, boleh jadi apabila nak bawa perjalanan tu, dia ambil tu, kau dia ubah suai, kau dia ni, tu tidak amanah. Kau tu jadi rosak tu.
Bila tidak amanah, bila ada sifat tidak amanah, akan jadi kerosakan. Nabi SAW, Nabi Ifrit ni faham. Nabi SAW dia nak sebiji sama. Kenapa sama? Sebab ayat sebelum tu dia nak uji Bilqis tu. Sama ada Bilqis tu kena atau tidak singgasana dia tu. Kan? Ada masa kita akan baca dengan detail lagi insya-Allah kisah. Cuma nak bagi tahu sini sifat yang ada pada Ifrit tersebut sama seperti mana dalam surah Al-Qasas yang kita baca saat ini. Mana ada kekuatan dan amanah. Mana dia tidak ubah suai, sebiji sama. Sebab itulah bila dibawa singgasana Bilqis ni kan, ayat akan datang ni Allah Taala cerita Bilqis tengok singgasana dia. Kan? Nabi Sulaiman ubah suai sikit-sikit lah. Nabi Sulaiman ubah suai sikit-sikit. Dia bertanya, aha kada arsyuk? Adakah seperti ini singgasana kamu? Qalat ka'annahu hu. Dia kata seperti inilah. Seperti inilah. Makna dia macam. Cuma oleh kerana Nabi Sulaiman tanya, adakah seperti ini singgasana kamu? Dia tanya seperti itu kan? Oleh kerana Sulaiman tanya, adakah seperti ini singgasana kamu? Dia pun jawab, sebab dia bijak. Dia jawab, seperti inilah singgasana aku. Kalau Nabi Sulaiman tanya, adakah ini singgasana kamu? Dia akan jawab, ya, ini singgasana aku. Jawapan Bilqis tu bijaksana. Okay, jawapan Bilqis tu bijaksana. Mana dia jawab berdasarkan soalan yang ditanya. Sulaiman tanya, adakah seperti ini singgasana kamu? Memang singgasana dia. Tapi oleh kerana dia sudah ubah waih, jadi nampak berbeza. Kan? Bila dapat berbeza, persamaan tu hampir samalah dengan singgasana dia. Dia kata, adakah seperti ini singgasana kamu? Seperti ini. Kan? Kalau dia kata, adakah ini singgasana kamu? Ya, ini singgasana aku. Sebab dia tahu ini singgasana dia. Tidak ada singgasana seperti dia. Kan? Ini kebijaksanaan Bilqis. Tak apalah, maknanya sebelum diubah suai, yang ubah suai ketika itu setelah mana didatangkan. Sebelum tu tidak diubah suai. Bukan diubah suai dalam perjalanan tu, tidak. Kan? Maknanya Nabi Sulaiman AS, dia nak singgasana itu betul-betul sebiji, tidak diubah suai daripada negeri Sabak dibawa kepada dia. Jadi tidak berlakulah pengubah suaian kepada istana dia tersebut apabila ada amanah. Walaupun yang bawa singgasana itu bukan Ifrit pun. Cuma Ifrit bagi tahu tu dia amanah, mana dia tidak akan ubah suai apa-apa. Begitulah, inilah sifat amanah. Mana dia tidak buat kerosakan. Tapi kalau tidak amanah tu sebenarnya, contoh sekarang dari sudut pembangunan ke apa semua, kerajaan dah bagi dah 30 juta. 30 juta untuk satu pembangunan, untuk satu projek. Ya sampai ke bawah tu berapa juta? Kan? Jadi kalau sampai ke bawah tu, sepatutnya projek tu 30 juta. Tapi sampai ke bawah tu 10 juta. Nak siapkan 10 juta. Sedangkan projek perlu 30 juta. Boleh ke? Itu yang berlaku kerosakannya. Sebab apa? Sebab diberikan sesuatu urusan ni kepada tidak amanah. Bahaya. Bahaya. Ini dalam surah An-Naml. Kemudian kita tengok satu lagi tempat, iaitu dalam surah Yusuf. Juzuk yang ke-12. Lebih kurang sama juga. Di sini nak menunjukkan kepada kita ni sifat yang memberikan kejayaan kepada kita, sama ada untuk dunia dan juga akhirat. Sifat amanah dan juga sifat kebolehan tu lah, kebolehan tu. Iaitu surah Yusuf, kita tengok ayat 55 tu. Surah Yusuf muka surat 242. Kan? 54 dan 55. Wa qala al-maliku tuni bi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Tengok. Ini perkataan. Ini kisah yang berlaku pada Nabi Yusuf AS. Raja Mesir ketika itu, dia arahkan untuk bawa Yusuf keluar daripada penjara. Dia bagi tahu pegawai dia, panggil Yusuf tu keluar daripada penjara. Yusuf keluar. Bila Yusuf keluar daripada penjara, dia terus melantik Yusuf jadi pegawai dia, menteri dia. Bukan pegawai dah, menteri. Kan? Dia kata dalam ayat 54, qala innaka al-yawma ladaina makinun amin.
Kata raja kepada Yusuf, sesungguhnya kamu pada hari ini dalam kerajaan Mesir ni, ya, iaitu orang yang sudah berjawatan, orang yang sudah berkedudukan. Maki ni mana orang yang sudah ada kedudukan dan juga amanah. Maknanya kerajaan Mesir, raja Mesir ketika itu terus memberi jawatan kepada Yusuf ketika itu. Bila keluar daripada penjara, terus dia bagi. Yusuf sudah diberikan jawatan. Dia pun minta kepada Yusuf AS telah minta kepada raja tersebut supaya diberikan jawatan yang sesuai untuk dia. Kan? Di sini kita kena faham, bukan Yusuf minta jawatan. Sebab tu saya selalu bagi tahu terusnya, dalam kaedah tafsir Quran ini, di antara usul tafsir, yang di antara salah satu daripada usul tafsir, sebab dalam kaedah tafsir dia ada usul tafsir. Tapi kita tidak sebutlah usul tafsir sini sebab pengajar kita sekali sebulan, macam mana nak cerita semua tu. Cuma salah satu daripada usul tafsir ni, iaitu tafsiran itu mesti tidak bercanggah dengan hukum yang sudah sabit. Jangan. Azan kah? Boleh lagi? 5 minit lagi. Jangan bercanggah. Kenapa? Sebab ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW larang untuk minta jawatan. Ada dalam hadis sahih. Dalam hadis Riyadhus Shalihin pun ada. Jadi kita tidak boleh kata di sini Yusuf minta jawatan. Di sini kena faham, bukan Yusuf minta jawatan. Sebab dia sudah diberikan jawatan ketika itu. Dalam ayat 54 ni maknanya raja sudah bagi jawatan dah. Cuma dia minta jawatan yang sesuai. Jadi minta jawatan yang sesuai untuk diri dia setelah mana jawatan tu sudah ada, itu tidak bercanggah dengan hadis Rasulullah SAW. Sebab dia sebab menteri, menteri macam kita sekarang, menteri banyak. Menteri sukan lah, menteri pendidikan lah, menteri perubatan lah, menteri tu macam-macam menteri lah. Saya sendiri pun tidak ingat menteri-menteri ni tu. Jadi dari sudut nak menyerahkan jawatan yang sesuai ni, Nabi Yusuf AS minta ni supaya diberikan jawatan yang sesuai untuk dia. Apa dia? Menteri Kewangan. Kenapa? Sebab dia ada kemahiran dalam mengurus tadbir urusan kewangan. Sebab apa? Sebab jawatan tu sebelum ni dimiliki oleh ayah angkat dia sebelum ni. Jadi dalam urusan, salah satu daripada pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika mana dengan ayah angkat dia tu, mana dia mengurus tadbir kewangan tersebut. Dia membantu ayah angkat dia tu dalam mengurus tadbir kewangan. Jadi dia ada kemahiran tersebut. Yang dia pelajari daripada ayah angkat dia. Ayah angkat tu mana menteri Mesir lah sebelum ni. Menteri Kewangan juga. Kan? Jadi ketika ini tu sebenarnya dia minta supaya diberikan jawatan tersebut, jawatan yang sesuai. Sebab dia ada kemahiran tu. Tidak diberikan jawatan yang lain. Ini cara kita nak memilih menteri ataupun Perdana Menteri, nak menyerahkan menteri, portfolio menteri itu. Dia kena tahu. Sebab tu kadang-kadang kita pelik. Sekarang ni di negara kita ni, kita tak boleh nak buat apa lah. Tak boleh nak buat apa. Kenapa? Sebab pentadbiran kita, menteri-menteri kita semua ni, kan, dia daripada politik. Payah. Kan? Politik, daripada politik. Saya ni kalau saya bertanding ahli parlimen contoh kan, saya menang, saya boleh jadi menteri. Biar saya tak tahu apa pun. Walaupun saya sebelum ni contohnya kerja tukang sampah ke, dia naik kot tu. Tak boleh nak buat apalah. Sebab sistem kita seperti itu dah. Sepatutnya tidak berlaku seperti itu. Kalau kita kata menteri kesihatan contohnya, yang layak untuk pegang menteri kesihatan tu siapa dia tu? Tidakkah kita kata doktor yang pakar, kan, yang tahu tentang perubatan apa semua ni? Sepatutnya disudahkan seperti itu. Begitu juga dari sudut pendidikan kita kata, yang layak untuk pegang jawatan menteri pendidikan siapa dia tu? Bagi saya lah, kalau kita kata, profesor-profesor yang mengajar di universiti itu, yang lama dah dalam bidang pendidikan, yang tahu dah selok-belok pendidikan negara, ataupun sesiapa sahajalah kita kata yang lama dalam bidang tersebut, dia sudah ada kemahiran, kepakaran, baru dia layak. Seperti mana Nabi Yusuf AS, dia sudah lama dah, jadi dia ada kelayakan di situ. Dia minta. Tapi tidak berlaku dalam negara kita ni. Kenapa tu sebenarnya? Sebab kenaikan kan, menteri itu melalui politik. Tapi kita kena terima lah, kan? Tak boleh kita terima, kena redha kita kata. Ini perkara penting, kan, yang perlu diambil. Sebab apa? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Allah Taala cerita ni panduan untuk kita semua. Kalau tidak, hancur tu. Hancur negara kita, hancur. Kan, sesuatu perkara ni apabila diserahkan kepada tidak ahli. Sebab Nabi sebut dah dalam hadis,
Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Apabila diserahkan sesuatu urusan yang penting ini kepada bukan ahli dia, bukan ahli, fantaziris sa'ah, kamu tunggu saja kehancuran. Siapa dia sebut? Bukan saya sebut. Nabi SAW sebut dalam hadis sahih. Tunggu saja kehancuran. Sebab dia tidak ahli. Jadi kena dua sifat ni, ahli dan amanah. Dia mesti kena mahir dan dia mesti kena amanah. Kalau tidak, kalau kata amanah saja tidak mahir, tak boleh juga. Tak boleh juga. Nak serah jawatan bendahari, kira-kira pun tidak pandai. Matematik pun tidak lulu. Bolehkah kita bagi pada, walaupun memanglah dia amanah. Nak kira matematik pun tidak pandai, nak kira ilmu kira-kira pun tidak lulu. Mana boleh? Dia mesti orang yang ahli ni tu saya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala bagi panduan kepada kita. Jadi hafizun, aku dapat jaga kerana aku amanah dan aku mengetahui. Jadi serahkan menteri ni jawatannya kepada aku. Ni kita bagi laluan kepada azan, insya-Allah kita sambung lagi insya-Allah. Jadi di sini amanah dan ahli kepakaran ini merupakan sifat sifat yang memberikan kejayaan kepada manusia di dunia dan juga di hari akhirat. Bukan saja di dunia, di hari akhirat pun sama juga. Sebab itulah kalau kita tengok Nabi sebut hadis yang saya baca tu, apabila diserahkan sesuatu urusan kepada yang tidak ahli ni, maka kamu tunggu kehancuran. Sa'ah, fantaziri sa'ah, Nabi kata. Fantaziri sa'ah. Kamu tunggulah kemusnahan. Sa'ah tu, sa'ah, kemusnahan. Dan biasa-biasanya sa'ah ni di dalam hadis dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala guna iaitu apa dia? Kiamat. Sebab tu di akhir zaman nanti kita tengok dia di akhir zaman nanti banyak berlaku kerosakan. Kenapa? Kan? Sebab banyak urusan yang diserahkan pada akhir zaman nanti ni, iaitu orang-orang yang tidak amanah dan orang yang tidak ahli. Lepas tu kalau kita baca tentang hadis-hadis yang berkaitan cerita tentang kiamat ataupun akhir zaman, tanda-tanda kiamat, tanda bukan kiamat kebangkitan, tidak. Dia ada kiamat ada dua. Satu kiamat kehancuran, yang kedua kiamat kebangkitan. Kebangkitan, kehancuran dunia ni, atau kiamat. Jadi dalam hadis pun Nabi SAW ada sebut, ketika mana nak berlaku kiamat ni, memang ketika itu orang yang ahli, orang yang amanah tak ada dah. Tak ada dah. Memang dari sudut pembangunan ni ada. Pembangunan ada ni, dia tidak bermaksud orang tu amanah, orang tu ahli, tidak. Kan? Dan amanah yang paling utama sekali apa dia? Amanah yang paling utama sekali agama. Agama ni amanah yang paling utama sekali. Amanah paling utama ni kita sebut ni manusia ni dia tidak dikira sebagai amanah kalau dia tu kafir. Amanah yang dimaksudkan ini. Kan? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala pernah guna perkataan amanah dengan makna agama dalam Quran. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah, Allah sebut. Amanah tu sebagian ulama tafsir kata apa dia? Agama. Agama ni, wahyu Quran ni. Agama ni. Allah, agama yang kita anuti ni, Allah pernah offer, tawarkan kepada langit, gunung, bumi semua ni. Semua tak mahu. Tak mahu terima. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka ini semua enggan untuk terima. Wa ashfaqna minha. Dan mereka gerung nak terima semua ni. Gerung, takut nak terima. Wa hamalaha al-insan. Akan tapi manusia itu terima amanah ni. Mana agama tu? Agama tu amanah paling besar sekali. Dia bukan amanah, dia berkaitan, contoh kalau kita kata jaga waktu bekerja, buat kerja elok-elok, itu sebahagian, betul lah. Kita tidak menafikan itu sifat amanah. Kan? Tapi kalau orang tu dia tidak Islam, dia tidak ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah tu dia tidak dikira amanah. Tidak kira amanah. Kan? Dia amanah, dia mesti berkaitan dengan agama Islam ni.
Mesti kena. Walaupun kita kata orang Islam tu ada juga tidak amanah, tu memanglah kita bukan nak kata dia Islam tu makna dia terus amanah. Tidak gitu. Kan? Maknanya kalau kata Islam, kalau betul-betul dia Islam, dia akan jaga amanah. Amanah tu dia jaga. Kan? Walladzina hum fi amanatihim wa ahdihim ra'un. Iaitu mereka yang terhadap amanah dan janji itu mereka jaga dengan baik. Jadi kalau kita tahu orang Islam juga tidak amanah, tu memanglah ni orang betul dah orang Islam. Jadi tidak ikut Islam, memang dia tidak amanah. Kalau betul-betul dia ikut Islam, dia akan ada amanah-amanah ni. Kan? Ini hakikat sebenar. Sebab tu bila di akhir zaman kan, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan dunia, dan hadis pun Nabi ada sebut, Allah Taala tidak akan hancurkan dunia ni selagi mana ada tu orang yang mengucap kalimah la ilaha, orang yang menyebut Allah Allah, kan? Apabila mati orang ni, tidak ada orang yang mengucap Allah Allah, di mana tidak ada orang agama tu, Allah musnahkan, Allah hancurkan. Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan dunia. Sebab tu kamu tunggulah kehancurannya. Tunggu. Sebab ketika itu tidak ada dah orang yang ahli, tidak ada orang amanah. Orang yang ahli di sini tu, kita kena faham. Ahli di sini dia mahir. Kalau kata dia pemerintah, mana dia mahir dalam pemerintahan? Kalau dia sebagai seorang majikan, dia mahir dalam pekerjaan yang dia buat. Itu makna ahli. Ahli itu. Dan kita nak menentukan orang itu ahli atau tidak, dia bukan akal kita. Quran. Saya selalu bagi tahu seperti itu. Bukan akal kita. Quran. Saya bagi satu contoh tu dosen, pemerintah. Ya kan? Pemerintah bila dia pegang sesuatu jawatan, dia nak apa yang patut dia buat sebagai pemerintah. Pemerintah yang ahli dalam pemerintahan ni, ahli maknanya orang yang adil, ataupun dalam hadis Nabi sebut al-imamul adil, pemerintah yang adil, pemerintah yang ahli, pemerintah yang bijak, yang memerintah dengan baik ini, iaitu mereka yang jaga agama dan rakyat, seperti mana Allah Taala sebut dalam surah Al-Kahfi itu, cerita Zulkarnain. Agama, dia kena ada kaitan dengan agama. Kan? Dia baru dah dikira sebagai adil, baru dikira sebagai amanah. Sama juga kalau kita kata pemerintah yang adil, Nabi sebut kan, pemerintah yang adil. Adil itu macam mana? Penilaian adil bukan guna akal kita. Penilaian adil menggunakan Quran. Maksudnya macam mana? Maksudnya gini, pemerintah kalau dia tidak laksanakan hukum Allah dalam Quran, dia kira tidak adil. Hak kata adil-adil ni apabila dia laksanakan hukum Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab apa? Sebab ada hukum yang pemerintah kena buat. Bukan rakyat. Bukan saya buat. Bukan rakyat kena buat. Pemerintah kena buat. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, hendaklah kamu potong kedua-dua tangannya. Ini tugas siapa dia nak potong tangan tu? Bukan tugas kita. Tuan-tuan jangan pula tengok orang curi tu bagi potong tangan dia. Dosa tu. Tak boleh buat seperti itu. Tugas pemerintah. Jadi nak laksanakan ini siapa dia? Pemerintah. Kalau dia tak buat macam-macam mana sekalipun, dia kira tidak adil. Sebab di hari akhirat nanti, Quran ini menjadi neraca utama dalam pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran ni neraca utama dalam pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana hamba Allah Subhanahu Wa Taala, iman dia, amal dia mendapati Quran, syurga bagi dia. Kalau ada perkara tidak kena dengan Quran ni, bersedia untuk masuk neraka. Sebab tu yang kita takut tu. Dia tidak, kita tak boleh nak berhujah. Contohnya, wahai Allah, sebab sudah ada dah hukum di dunia kan. Ada dah hukum lain. Kalau kita tidak laksanakan hukum hudud ni, tak apa, hukum dunia sudah ada dah. Lepas kau tu dah. Saya nak beritahu lepas ada di hari akhirat nanti. Kenapa tidak laksanakan ni? Sebab sudah ada dah hukum lain. Jawab. Kita hanya bagi tahu je. Itu makna. Sebab itulah saya selalu bagi tahu penilaian kebijaksanaan, penilaian adil, penilaian amanah, segala penilaian ni tidak boleh bergantung dengan akal kita. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran ni, kenapa? Sebab nak bagi tahu akal kita ni dia berbeza-beza, dia tidak sama. Kalau tuan-tuan dalam masjid ni ada 30 orang profesor. Daripada 30 orang profesor ni, semua akal tidak sama. Kan? Dia kata ini pendapat saya, ini pendapat saya, ini pendapat saya, ini pendapat saya. Macam-macam pendapat kan? 30 profesor, 30 pendapat.
Allah Subhanahu Wa Taala kata ini pendapat ni kan tak boleh pakai, hak Quran tu kena pakai. Contoh Allah kata arak haram. Allah kata arak haram. Datanglah profesor yang ada 40 PhD pun kalau dia kata arak tu harus ke arak boleh ke arak apa semua ni semua tak boleh pakai. Arak haram. Ini contoh dia bagi tahu. Sebab akal manusia tu berbeza. Manusia tidak akan sama pun akal dia. Oleh kerana akal tidak sama, Allah turunkan Quran. Penilaian kepada akal adalah Quran. Mana semua ni disatukan dengan Quran. Quran kata gini, gini. Akal manusia semua tidak terpakai. Ini Quran sebenarnya. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kita Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah kita baca setakat ni insya-Allah pada malam ni ayat yang ke-26. Jadi al-qawiyul amin itu sifat yang baiklah, terutama bagi pekerja yang nak melakukan apa saja pekerjaan dan juga merupakan panduan kepada majikan-majikan. Maksudnya kalau dia nak pilih pekerja dia, cuba cek, semok. Kan? Maknanya interview lah. Ada interview sikit sebanyak, ya. Tanya khabar ke, siasat ke macam-macam lagi lah. Kalau kita dapati sifatnya ada pada dia, mana kita boleh ambil dia tu bekerja. Dia akan memberikan kebaikan yang begitu banyak dalam pekerjaan tersebut. Tak apalah kita berjaskan insya-Allah pada malam ini tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi faedah dan pengajaran kepada kita semua insya-Allah. Dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri mohon ampun kepada Allah dan minta maaf itu tersediaan. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.